Okay, so apa itu kelajuan? Siapa tahu? Kelajuan tu, apakah kelajuan? Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat suatu objek yang bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat lain. Okay, bagus, very good. Okay, kelajuan ni kita nak ukur dia sama dia cepat atau lambat. Okay. Kenapa lambat pun kita termasuk dalam kelajuan? Okay. Kelajuan bukan bermaksud suatu pergerakan tu mesti laju. Tidak Kelajuan tu adalah bermaksud seberapa laju objek tu bergerak. Berapa banyak laju dia bergerak. Sama ada cepat atau lambat. Okey. Tapi yang kita kena tahu, objek tu bergerak mesti tempat yang berbeza. Maksudnya, dia akan bergerak dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Okey. Dan objek yang berbeza mempunyai kelajuan yang berbeza. Setiap objek mempunyai kelajuan yang berbeza. Contoh, Aidil punya kelajuan waktu berlari sama tak dengan Afan punya kelajuan waktu berlari? Tak kan? Okey, cuba tengok objek. Kalau objek pula basikal dengan kereta, sama tak dia punya hal laju dia, kelajuan dia? Tak kan? Okey, kerana apa? Sebab kenapa tak sama? Okey. Sebab setiap objek mempunyai kelajuan yang berbeza. Okey, Allah ciptakan setiap benda yang ada kat bumi ni semua mempunyai pelbagai bentuk dan sifat ciri-ciri yang tersendiri. Dia tidak sama. Okey, walaupun adik-beradik sendiri, kembar, walaupun adik-beradik kembar, kelajuan tetap berbeza. Okey, Allah ciptakan makhluk, masya-Allah, tidak ada yang sama, semua berbeza. Okey, kelajuan dikira berdasarkan jarak yang dilalui oleh suatu objek yang bergerak dalam masa tertentu. Okey, tengok dekat sini. Okey, kalau basikal laju. Kalau basikal ni, kalau nak ikutkan, basikal lajulah kan kalau dia sendiri. Kalau dia bergerak tanpa bandingkan dengan orang lain, objek lain, maka basikal tu dah dalam kategori laju. Tapi kalau basikal dibandingkan dengan kereta, mana lagi laju? Kereta. So dia sangat laju daripada basikal. Tapi kalau kereta ni dibandingkan dengan kapal terbang, mana yang paling laju? Top speed dia kapal terbang. Okey, sama juga dengan perbandingan untuk haiwan. Harimau bintang dengan harimau bintang ke ni? Cheetah dengan kura-kura. Yang mana lagi laju? Mestilah harimau belang. Cheetah. Okey. Kumbang. Harimau kumbang. Okey, tak apalah. Bolehlah asalkan dia harimau. Okey. Harimau dengan kilat, yang mana lagi laju? Mestilah kilat. The speed of light. Okey. Dia lagi laju. Okey, so apa konsep dia? Hubungan antara kelajuan dengan jarak. Apa beza dia kelajuan dengan jarak? Okey. Apa beza dia kelajuan dengan jarak? Iaitu okey, apa kita boleh kelajuan suatu objek bertambah apabila objek itu bergerak lebih jauh dari tempoh masa yang so kelajuan dia semakin bertambah objek itu bergerak. Okey, kelajuan suatu objek bertambah apabila objek itu bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, kelajuan suatu objek itu bertambah apabila objek itu bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, objek yang bergerak dengan laju melalui masa yang lebih cepat dan bergerak lebih laju. Okey, seterusnya. Yang kedua, apa konsep dia yang kita kena tahu dalam unit 7 kelajuan. Okey, kelajuan dan masa. Sekarang ni hubungan antara kelajuan dengan jarak.
laju dengan jarak. So semakin laju, semakin bertambah jarak ke ataupun semakin pendek jarak? Bagi laju semakin bertambah jarak. Okey, bagus. Semakin laju, semakin bertambah jarak dia boleh pergi pada masa yang ditetapkan. Okey, contoh dekat sini untuk konsep pertama. Laju dengan jarak. Ingat, laju dengan jarak. Ingat laju dan jarak. Laju dengan jarak. So, bila semakin bertambah laju, Ustaz buat macam ni, semakin jarak tu semakin berkurang ke bertambah? Bertambah jarak. Faham tak? Okey. Maksud dekat sini, okey, kalaulah apa? Basikal. Pernah naik motor ke? Idea dengan apa? Pernah. Okey, pernah kan? Okey. Kalau lah Aiding Afan drive motor, kalau Aiding Afan pulas throttle sampai habis. Pulas sampai habis, makin laju tak ke depan? Makin laju ke laju depan. gila. Okey, dan waktu tu jarak Aidil dengan Afan ke tempat yang ke depan tu makin jauh ditinggalkan ke belakang ke? Maksudnya jauh tak ditinggalkan oleh orang belakang? Contoh, kita press sampai habis, kemudian kita terus pucut ke depan. Agak-agak jarak kita waktu tu semakin bertambah ke atau berkurang? Semakin bertambah lah kan? Okey, itu adalah hubungan antara laju dengan jarak. Okey, yang kedua, hubungan antara kelajuan dan masa. Apakah hubungan dia? Boleh nyatakan? Kena ada satu objek. Okey. Apabila mengambil masa yang bertambah, apabila objek mengambil masa yang lebih singkat. Okey, bagus. Gerak dalam jarak yang ditetapkan. Okay, bagus. So, senang cerita, kita boleh anggap dia semakin bertambah kelajuan, semakin bertambah masa ke semakin berkurang masa? Semakin Afan, semakin berkurang masa ke atau semakin bertambah masa? Kalau kita kaitkan antara kelajuan dan masa. Semakin bertambah laju kereta kita bawa kereta lagi laju, masa yang kita ambil untuk kita sampai ke destinasi seterusnya tu makin berkurang ke atau makin bertambah? Makin berkurang lah. Okey, kalau bertambah maksudnya kita bawa slow, masa dia lambatnya nak sampai. Kalau kita cakap cepatnya nak sampai, maksudnya masa tu berkurang untuk kita sampai dekat suatu tempat tu. Maksudnya kita bawa lah laju. Okey, faham? Okey, ada soalan tak setakat ni? Konsep hubungan antara laju dan jarak, kemudian laju dan masa. Beza jarak, semakin laju semakin bertambah jarak. Okey, kalau konsep kedua ni, semakin laju semakin bertambah ke atau berkurang masa? Semakin berkurang masa. Okey, boleh? Alright. Okey, sekarang ni kita tengok dekat sini contoh masa yang ditetapkan ada 10 minit. Okey. Sorry. Kalau okey. Masa yang ditetapkan itu diberi sekarang, masa dia bermula pukul berapa? 12 tengah hari. Okey. Kemudian sampai dekat pukul 1 petang. Okey. Basikal dah berapa km dah? Dia pergi. Basikal 20 km. Berapa jarak daripada 0 ke 20 km? 20 km kan? Dia punya jarak 20 km. Berapa masa dia pergi untuk 20 km tu bentuk basikal?
pergi duduk dalam 10 minit. Dalam satu jam kan? 1 jam. Dalam 1 jam dia boleh pergi 20 km. Manakala kalau kita tengok dekat sini kereta 1 jam dia pergi 100 km. Dalam masa 1 jam tu kereta boleh pergi sampai berapa km? 100 km. Dia bawa laju dah. Ustaz bawa sejam 60 km. Okey. So maksud kat sini dalam tempoh masa yang tetap sejam dengan sejam. Okey. Kelajuan berbeza kan? Kereta bawa laju sedemikian, basikal bawa maju sedemikian. Tapi semakin bertambah laju dekat sini, semakin apa? Semakin bertambah laju, semakin apa? Semakin Laju cepat, semakin berkurang masa. dengan jarak. Okey, sekarang ni masa Semakin bertambah jarak. ya betul. Okey. So semakin bertambah laju, semakin bertambah jarak. Okey, ini konsep yang pertama. Okey, boleh? Okey. Okey, konsep yang kedua pula. Okey. So kita tetapkan jarak. Jarak kita tetapkan. Okey. Ustaz, skrin tak keluar. Oh, terima kasih. Keluar kat kita je. Oh, tak keluar. Oh, Masya Allah. Okey. Terima kasih Adi sebab beritahu. Sekejap Okey. Sorry. Okey, nampak tak sini? Nampak ke? Yang tadi tu? Nampak. 20 km. Ni apa? Dia masa yang ditetapkan iaitu 1 jam kan? Okey. So bila 1 jam, berapa jarak yang dia boleh pergi? Okey, so dekat sini kita boleh assume, kita boleh guna konsep yang pertama iaitu semakin bertambah laju, semakin apa? Bertambah Jarak. Okey, kalau tengok dekat sini basikal ambil masa sejam untuk sampai berapa km? 20 km. Tapi kereta boleh sampai, kereta ambil masa 1 jam untuk sampai berapa km? 100 km. So boleh? Okey. So untuk yang kedua, okey. Mereka semua ni akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang sama. Kemudian dia akan bergerak ke tempat yang berbeza, tetapi tempat yang samalah. Okey. So dekat sini kita tengok dekat sini jarak dia, kita ambil 100 km. Ini jarak yang diberi. So kereta akan pergi ke 100 km ke depan dan basikal pun akan pergi ke 100 km ke depan. Okay, sekarang ni basikal dia ambil masa berapa lama untuk mencapai 100 km? Daripada pukul 12. Dia sampai dekat destinasi dia pukul 5 petang. Okey, kalau kereta pula dia ambil masa berapa jam? Sorry, dia ambil masa sampai berapa dekat sini? 1 jam. Okey. So sekarang ni kita boleh guna konsep di mana semakin bertambah laju, okey, semakin apa? Masa Bertambah sampai semakin berkurang masa. Okey, bagus, very good. Semakin bertambah laju, semakin berkurang masa. So kereta pukul 1, basikal pukul 5. Okey. So ini yang dua konsep yang kita tekankan, okey? Tapi ingat,
kalau untuk konsep pertama tadi, dia guna masa ditetapkan. Sebab nak ukur laju dengan jarak. Tapi sekarang ni kalau jarak, konsep kedua jarak yang ditetapkan sebab kita nak ukur laju dengan masa. Okey? Boleh? Okey. So yang ni nanti Ustaz bagi, nanti boleh baca komik ni. Okay. Alright. Seterusnya, jom kita kira kelajuan, jarak dan masa. Okey, ingat satu je formula dia, iaitu kaedah segitiga. Okey, yang Ustaz buat ni, okey, antum akan belajar sampai ke peringkat universiti. Ustaz masuk universiti, ambil degree, Ustaz pun masih belajar lagi jarak yang dilalui, kelajuan dengan masa yang diambil, time taken, speed dengan distance, speed dengan time taken. Ustaz sampai masuk universiti, okey, Ustaz belajar segitiga ni. Okey, yang ni kita ni Ustaz waktu zaman universiti Ustaz belajar macam Ustaz guna bahasa Inggeris. Jarak yang okey, ini distance D. Yang ni S. Yang ni T. DST. D tu adalah merujuk kepada distance. Okey. S speed. Okey, distance. T time. Okey, bagus. S speed. T time. Yang ni time taken. Okey. So, kalau kita nak cari contoh kalau kita nak cari dia macam ni, kenapa dia mesti ada sebab kenapa segitiga. Okey. Dia mesti ada sebab kenapa dia beri segitiga. Okey. Kalau nak cari kelajuan adalah jarak. Okey. Okey, dari sini kan kelajuan speed S. Kalau kita nak cari ni S kan, nak cari S, so maksudnya apa? D kena buat apa dengan T ni? D kena bahagi. Ni palang ni nak menunjukkan bahagi. Kalau palang dekat antara dua-dua ni menunjukkan jarak. Faham tak? Okey. Kalau nak cari S, D over T. Boleh? Kalau nak cari D pula, bagaimana Afan lagi? Jadi D. Nak cari D, S dengan T kan? Kena buat apa? Darat apa di kelajuan, darat masa. Okay, bagus, very good. Ideal, cepat tangkap. S kali T. Nanti Ideal pun akan belajar ni dekat sekolah menengah, masuk diploma ataupun asasi ataupun matrikulasi, belajar lagi benda ni. Masuk universiti pun belajar lagi benda ni. Benda ni je basic. Okey, ni paling basic sekali. Okey, kena kuasai benda ni. Faham tak? Okey, contoh kita nak cari time taken, nak cari T. Macam mana? Afan jawab Afan. Kalau kita nak cari T, kita kena buat apa Afan? Okey, T. Apa? Nak cari T? D sama dengan T kali kuat sikit apa boleh? D sama I bagi S. Okey, bagus, very good. D bagi S. S, okey, bagus. Macam ni Afan?
Okay, bagus. Very good, fine. So, okay, bagus. So, T. So, tengok kat sini je. D over S. Okay. Okay, bagus. Nanti sekolah menengah, dia akan guna bahasa Melayu. So, nak guna rumus yang Ustaz punya universiti pun boleh juga waktu kat matrix. Waktu zaman Ustaz belajar pun boleh. Okay. So, T. Ingat, DST. DST. Distance, speed dengan time. Okay. Okay, so bila dah kuasai benda ni, kita bolehlah jawab soalan. Okay. Kita tengok soalan yang paling akhir sekali ya. Contoh yang ketiga. Okay, baca. Sebuah. Okay, apa ID? Boleh baca? Sebuah kereta mengambil masa 2 jam untuk bergerak dari Putrajaya ke Melaka. Okay. Berapakah kelajuan kereta tersebut sekiranya jarak antara Putrajaya dan Melaka ialah 140 km? Okay, sekarang ni kita kena cari dulu kata kunci dia. Keluarkan. Yang pertama apa dia? Kita keluarkan 2 jam. 2 jam. Okay, yang kedua kita keluarkan PJ ke Melaka. Kan? Betul tak? Betul. PJ ke Melaka. Kemudian kita soalan minta apa? Soalan minta berapa kelajuan? Kelajuan kereta. Okay. Kelajuan tu apa? Jarak Bukan. Kelajuan tu apa simbol dia? Huruf apa? Huruf? D S kan? Speed. S. Okay, sekarang ni nak tahu S tu berapa? Okay. Sekiranya, tapi dia ingat, dia soalan tu tergantung semua. Dia ada tambah lagi. Sekiranya jarak antara Putrajaya tu berapa? 100? 40. Okey. Sekarang ni dia dah bagi jarak. Okay. Jarak apa simbol dia? Distance kan? Okay, D berapa? 100? 40 km. Okey. Yang 2 jam tu, apa simbol untuk 2 jam? T. Okey. Okey, sekarang ni dia nak cari apa? S. Okey. Sekarang ni ikut formula. D bagi S. D bagi T. D bagi T. Okey. D. Lepas tu bahagi T. Okey, bawah dia apa dia? Bawah D? S dengan T. S dengan T. Okey, sekarang kita nak S kan? Kita guna formula ni. Kita bawa turun. Kita terus masukkan S sama dengan D bagi T. Okay, so D berapa? 2 D 140 bagi 2. So berapa dia punya jawapan? Oh, tapi ingat, jangan lupa tulis U. Tulis ni 140 apa? 7. 140 km. 2 apa? 2 jam. 2 jam. Okay, so berapa jawapan dia? 7. Ingat, km, saling balik km. Okay, kalau jam, kita bawa naik atas, kan? Bawa naik atas jadi jam. Jadi 70 per kilometer. sorry, 70 kita tahu 70 km per dengan jam.
Dapat tak? So inilah kelajuan. So kelajuan dia adalah salin balik 70 km per jam. Unit, lepas tu buat tanda ni. Okay. So unit wajib ya. Kalau tak tulis unit, kena potong markah. Sekejap Azan. Yang ini, okay, yang ini antum akan belajar balik waktu form 1 nanti. Guna balik form 1, masuk subjek sains, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Guna lagi benda ni. Okay, boleh? Alright. So, insyaAllah habis unit 7. Esok kita akan habiskan unit 8. Boleh? Okay. So, insyaAllah kita akhirkan kelas yang mana baik tu semua datang dari Allah, yang beri kefahaman, kepandaian untuk mendalami ilmu sains ni semua datang dari Allah, dan Allah yang bagi kita faham bab 7 ni iaitu kelajuan. Maka kita minta pertolongan dari Allah agar Allah memahamkan kita, mudahkan kita untuk belajar lebih dalam ya ilmu sains ni. InsyaAllah segala kekurangan kelemahan tu semua datang daripada Allah, tapi melalui Ustaz, dan Ustaz minta maaf atas kekurangan ilmu Ustaz dalam mendapatkan ilmu sains ini. Maka kita akhir kelas kita dengan selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina